Apakah yang dimaksudkan dengan perubahan fizikal? Perubahan fizikal merujuk kepada perubahan yang berlaku pada tubuh manusia seiring dengan peningkatan usia. Ia melibatkan pertambahan tinggi badan, perkembangan otot, organ-organ tubuh, dan pelbagai perubahan lain yang dapat dilihat dan dirasai. Proses ini bermula seawal janin dalam kandungan dan berterusan hingga ke alam dewasa. Dalam proses ini, terdapat pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan fizikal seseorang. Antaranya ialah faktor genetik, pemakanan, serta persekitaran tempat seseorang membesar. Perubahan fizikal satu proses semula jadi. Perubahan fizikal merupakan proses semula jadi yang mesti dilalui oleh setiap individu sepanjang kehidupan mereka. Perubahan ini boleh bersifat positif ataupun negatif, bergantung kepada bagaimana seseorang menilainya. Sebagai contoh, ada yang menganggap pertambahan berat badan sebagai perkara negatif, manakala yang lain pula melihatnya sebagai tanda kesihatan dan kecergasan. Perubahan fizikal juga boleh bersifat sementara ataupun kekal. Selain itu, perubahan fizikal mampu menonjolkan jantina seseorang serta memainkan peranan penting dalam fungsi tubuh badan. Ada perubahan yang jelas kelihatan dari luar, seperti perubahan bentuk tubuh, manakala ada juga yang hanya boleh dikesan melalui pemeriksaan perubatan. Bilakah perubahan fizikal remaja berlaku? Remaja adalah peringkat peralihan dari zaman kanak-kanak ke alam dewasa yang dicirikan oleh satu siri perubahan fizikal, psikologi, dan sosial. Tempohnya berkisar antara umur 10 ke 25 tahun. Kadar pembesaran dan perubahan zaman remaja adalah berbeza di antara remaja lelaki dan perempuan. Malah, kadar pembesaran juga berbeza antara seseorang individu dengan individu yang lain. Peralihan fizikal ke alam dewasa. Peralihan fizikal daripada anak kepada orang dewasa bermula apabila tubuh menghasilkan dan merembeskan hormon yang membawa kepada permulaan akil balik. Pertumbuhan dan perkembangan fizikal pada ketika ini berlaku dengan sangat pesat. Masa remaja boleh dibahagikan kepada 3 fasa utama. Akil balik awal, akil balik lewat. Setiap fase ini mempunyai perubahan fizikal dan psikologi yang tersendiri. A. Perkembangan fase remaja muda 11 hingga 19 tahun. Dalam tempoh ini, perubahan berlaku dengan pesat dan berbeza mengikut jantina serta individu. Berikut ialah ciri-ciri utama perkembangan fizikal dalam fase ini. 1. Pertumbuhan fizikal. Ketinggian dan berat badan akan meningkat dengan cepat dalam masa yang singkat. Proses ini biasanya berlaku lebih awal dalam kalangan remaja perempuan berbanding remaja lelaki. Tulang-tulang panjang mula memanjang, menyebabkan tubuh tampak lebih tinggi dan kurus. Disebabkan pertumbuhan fizikal yang mendadak, remaja mungkin kelihatan canggung, kurang seimbang, atau mudah tersadung. Selain itu, berlaku juga perubahan pada kulit, spa di mana kelenjar minyak menjadi lebih aktif, menyebabkan kulit cepat berminyak dan kemunculan jerawat. Perubahan ciri seks primer. Dalam fase ini akan berlaku perubahan pada organ reproduktif. Remaja lelaki akan mengalami pembesaran zakar dan proses penghasilan sperma akan bermula. Manakala remaja perempuan pula akan mengalami pembesaran rahim dan vagina serta mengalami haid pertama yang menandakan permulaan kematangan seksual. 3. Perubahan ciri seks sekunder. Remaja lelaki akan mengalami beberapa perubahan luaran seperti suara menjadi lebih garau, pertumbuhan bulu di muka seperti misai, serta bulu di ketiak dan kawasan kemaluan. Selain itu, bahu mereka menjadi lebih lebar dan leher turut membesar. Bagi remaja perempuan pula akan berlaku pembesaran payudara, pertumbuhan bulu di ketiak dan kawasan kemaluan, serta punggung menjadi lebih lebar. Suara mereka juga akan menjadi lebih rendah dan matang. B. Perkembangan fase remaja matang 15 hingga 20 tahun. Pada fase ini, tahap perkembangan fisikal remaja menjadi lebih stabil berbanding dengan fase remaja muda. Kebanyakan perubahan akil balik telah selesai dan tubuh bergerak ke arah kematangan penuh dari segi fisikal, seksual, dan fungsi tubuh. Kematangan ciri seksual. Dalam fase ini, ciri seksual primer dan sekunder telah berkembang sepenuhnya. Remaja lelaki akan menghasilkan sperma yang matang dan fungsi reproduktif menjadi stabil. Manakala remaja perempuan pula akan mempunyai kitaran haid yang lebih teratur dan tubuh mereka bersedia sepenuhnya untuk proses reproduksi. 2. Pertumbuhan fisikal menjadi stabil. Pada fase ini, ketinggian dan berat badan menjadi semakin stabil. Kadar pertumbuhan menurun jika dibandingkan dengan fase sebelumnya. Bentuk tubuh dewasa mula terbentuk sepenuhnya. Bagi lelaki, mereka akan mengalami perkembangan otot yang lebih banyak dan dada serta bahu menjadi lebih lebar.
Manakala bagi perempuan, tubuh mereka akan menunjukkan bentuk feminin yang lebih jelas, seperti pinggul yang melebar dan payudara yang matang. Peningkatan kekuatan dan koordinasi otot. Selain itu, kekuatan fisikal dan koordinasi otot semakin baik. Remaja matang menjadi lebih koordinatif dan aktif dalam sukan atau aktiviti fisikal. Keseimbangan tubuh lebih mantap dan mereka kurang canggung dalam pergerakan. Masalah kulit seperti jerawat mula berkurangan, namun masih boleh berlaku. Bagi lelaki, pertumbuhan rambut di wajah seperti misai menjadi lebih ketara, dan tahap peluh serta bau badan mungkin meningkat disebabkan oleh aktiviti hormon yang aktif. D. Kesedaran terhadap penampilan dan kesihatan. Remaja matang juga semakin menyadari imej diri mereka dan cenderung untuk menjaga penampilan. Pada fase ini, mereka mula memberi perhatian kepada diet, senaman, dan kesihatan seksual. Remaja lelaki akan terus menghasilkan sperma yang matang, manakala remaja perempuan pula berada pada fase subur sepenuhnya. Mereka juga menjadi lebih sensitif terhadap komen orang lain mengenai diri mereka. Perkembangan fizikal ini berjalan seiring dengan perkembangan kognitif dan emosi, menjadikan fase remaja matang sangat penting dalam pembentukan identiti dan persediaan menuju alam dewasa. Semasa remaja, seseorang akan melalui banyak perubahan dari segi fisikal, emosi, dan sosial. Antara cabaran utama yang sering dihadapi oleh remaja termasuklah malu dengan perubahan badan. Remaja sering rasa tidak selesa atau segan apabila tubuh mereka mula berubah. Contohnya, suara menjadi garau atau badan semakin besar. Terpengaruh dengan media sosial. Gaya hidup dan imej sempurna yang ditonjolkan di media sosial boleh menjejaskan keyakinan diri dan menimbulkan tekanan untuk kelihatan ideal. Tekanan rakan sebaya untuk nampak cool. Ramai remaja rasa perlu mengikut trend atau tingkah laku rakan-rakan agar mudah diterima dalam kumpulan. Kurang tidur, letih, dan sukar fokus belajar. Penggunaan gadget yang berlebihan atau tekanan akademik menyebabkan tidur tidak mencukupi, menjadikan remaja mudah penat dan sukar menumpukan perhatian dalam kelas. Nasihat praktikal. Untuk membantu remaja menghadapi cabaran ini, beberapa nasihat penting boleh diamalkan. Tidur cukup antara 7 hingga jam sehari. Tidur yang mencukupi sangat penting untuk kesihatan otak dan tubuh badan. Makan secara sihat. Kurangkan makanan ringan. Banyakkan sayur-sayuran dan buah-buahan agar badan kekal bertenaga. Bersenam secara konsisten. Aktiviti fisikal seperti bermain bola, berlari, atau menari bukan sahaja menyihatkan badan, tetapi juga membantu mengurangkan stres. Terima diri sendiri. Ingat, setiap orang unik dan berbeza. Belajar mencintai dan menghargai diri sendiri adalah kunci untuk membina keyakinan diri. Berbincang dengan ibu bapa atau guru. Jika menghadapi masalah atau berasa tertekan, bercakaplah dengan orang dewasa yang dipercayai. Mereka boleh memberikan sokongan dan nasihat yang berguna. Kesimpulan, perubahan yang berlaku pada tubuh kita adalah sesuatu yang normal. Ia merupakan anugerah daripada Tuhan. Oleh itu, tubuh kita perlu dijaga dengan baik dan jangan sesekali membandingkan diri kita dengan orang lain. Ingatlah, di mata Tuhan, kamu sangat berharga dan dikasihi sepenuhnya oleh-Nya. Tubuh ini adalah bait tempat kediaman Roh Kudus, seperti yang tertulis dalam 1 Korintus 9:20. Tidakkah kamu tahu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, yang kamu terima daripada Allah? Ini bermakna, tubuh kita adalah suci dan perlu dijaga dengan rasa hormat dan penuh tanggung jawab. Tubuh dan roh saling berkait rapat. Apa yang kita lakukan terhadap tubuh akan mempengaruhi jiwa kita. Seperti dalam Mazmur 9, firman Tuhan berkata, "Aku bersyukur kepadamu oleh kerana kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat. Maka hargailah tubuh Anda, jaga kesehatan dan bersyukurlah atas ciptaan yang begitu sempurna ini. Kerana kamu berharga di mata Tuhan."